أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat yang ke-92. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, surah yang kedua pada muka surat 14. Kita baca dari ayat 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mentadbirkan, dialah Allah yang segala manfaat darinya, begitulah juga segala mudarat. Dialah Allah yang menghidupkan dan dialah Allah yang mematikan. La haula wa la quwwata illa billah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utuskan untuk kita dan sekalian alam, yang menjadi contoh teladan untuk kita dalam setiap bentuk amalan, yang kita harapkan kebersamaan dengan baginda setelah berakhirnya dunia yang kita diami ini, untuk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus yang tertinggi setelah berakhirnya alam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda dan juga ahli keluarganya, ke atas ahli keluarga baginda dan juga para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca pada hari ini sambungan cerita Bani Israel lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Maksudnya, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat yang nyata. Untuk apa dia datang bawa keterangan itu? Tidak lain dan tidak bukan untuk ajak Bani Israel beriman kepada Tuhan yang satu. Semua nabi-nabi ni, walau apa pun bentuk mukjizat dia, tujuannya sama. Tujuan sekalian nabi ni mengajak manusia seluruhnya untuk mempertuhankan Tuhan yang satu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud dari kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Jadi Allah cipta kita untuk menyembahnya. Dia pernah dah tanya gunung, tanya bukit, tanya gunung, tanya langit, tanya bumi. Nak tak? Mereka ini diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit pun tak nak, bumi pun tak nak, gunung pun tak nak. Kenapa? Kerana mereka takut akan ujian tersebut. Tapi manusia sanggup, manusia pun setuju
untuk mereka ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan manusia sebagai bentuk ujian terhadap mereka, siapa di kalangan mereka benar-benar beriman kepada Allah. Lain daripada manusia dan jin, semua makhluk-makhluk ni beriman kepada Allah secara pasti. Matahari taat kepada Allah, langit taat kepada Allah, bumi taat kepada Allah, bulan taat kepada Allah, ikan di laut taat kepada Allah, semut di darat taat kepada Allah, pohon-pohon yang ada keliling kita, semua makhluk mereka ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua tak terkecuali. Yang reti untuk lawan Tuhan ni dua makhluk saja. Satu, manusia. Yang kedua, jin. Binatang yang kita kata tak ada akal tu pun fitrah dia ada. Binatang akal tak ada, tapi fitrah dia ada. Sebab tu binatang ni kalau duduk di hutan dia cari tahu hak mana ada racun, hak mana boleh makan. Sebab Allah jadikan bagi mereka fitrah. Dan semua fitrah ni mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Azza wa Jalla. Cuma dia bertasbih dengan sifat tasbih yang kita saja tidak tahu. Manusia ni oleh kerana dia hidup dalam ujian, maka Allah Azza wa Jalla tidak meninggalkan mereka dengan sia-sia. Allah bagi juga kepada manusia fitrah sebagai faktor dalaman mengajak manusia beriman kepada Allah. Dan Allah juga mengutuskan Rasul yang dari kalangan manusia untuk menerima wahyu sebagai petunjuk yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberikan kepada manusia peringatan-peringatan daripada bencana, malapetaka, musibah dan seumpama dengannya untuk menjadi faktor luaran yang mengingatkan manusia kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi Rasul datang ni tujuan dia tidak lain ajak kita semua menyembah Allah Tuhan yang satu dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Lalu bersama dengan dakwah tersebut Allah bagi mukjizat. Tujuan mukjizat tu menambahkan kepercayaan orang bahawa Nabi SAW dan sekalian nabi-nabi yang lain merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala kata وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, kami utuskan Nabi Musa ada dengan keterangan. Nabi Musa campur tongkat jadi ular. Nabi Musa keluarkan tangan daripada poket dia, bercahaya tangan dia. Waktu keringnya sungai Nil, Nabi Musa minta dengan Allah, air sungai Nil mengalir balik. Mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, tujuan dia apa? Supaya mengajak manusia mempertuhankan Tuhan yang esa. Kita ni alhamdulillah Allah bagi kepada kita kefahaman dan hidayah. Baca juga Quran, kita tahu bahawa Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dengan baik, menghidupkan kita sebagai seorang muslim dan mematikan kita di atas kalimah la ilaha illallah. Tapi orang Bani Israel ni setelah menerima mukjizat itu, Allah Ta'ala kata thumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian setelah mereka dapat Rasul bawa keterangan-keterangan yang nyata, tiba-tiba mereka mengambil anak lembu, yakni dalam bentuk patung anak lembu, sepeninggalannya lepas Nabi Musa pergi jumpa dengan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba puak dia ni ambil patung anak lembu, jadi sembah patung anak lembu. Wa antum zalimun, dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Mereka ni setelah didapat kebenaran meninggal kebenaran.
Allahul musta'an. Kita minta janganlah ni hati manusia ni kalau ada penyakit sombong, ada penyakit dia ni menyelisih nabi-nabi mereka, macam-macam lah akan datang. Wa antum zalimun, ay antum zalimuna fi hadha as-sani' alladhi sana'tumuhu min ibadatikumul ijl wa antum ta'lamu annahu la ilaha illallah. Kamu berbuat zalim kerana kamu tahu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiba-tiba kamu pergi sembah patung anak lembu. Sebab tu kadang-kadang dia dipanggil talbis atau syubhah. Orang yang tahu Tuhan dia ni Allah, kadang-kadang dia mempersekutukan Allah tu dengan syubhah. Syubhah ni apa? Syubhah ni benda yang datang sama-sama yang menampakkan perbuatan itu betul. Apa dia syubhah? Penyembah berhala. Padahal dia tahu Allah tu ada. Padahal dia tahu patung tu tidak berkuasa. Tapi dia tetap juga sembah patung tu. Sebab apa? Datang kepada mereka syubhah bahawa patung-patung itu memang tidak berkuasa, tetapi mereka adalah perantara sahaja antara hamba dengan Tuhannya. Ini dipanggil syubhah. Dia tak kata patung tu berkuasa, cuma dia kata itu perantara antara mereka dengan Tuhannya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kata Allah. Betul, orang musyrikin jahiliyah dulu dia kenal dah Allah. Orang musyrikin jahiliyah dulu dia kenal dah Allah. Kenal. Mana bukti dia kenal Allah? Tu nama Nabi, nama ayah Nabi tu Abdullah. Nama ayah Nabi tu Abdullah. Hak bagi nama kepada Abdullah siapa dia? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni apa agama dia? Agama dia adalah agamanya Abu Talib. Kan waktu Abu Talib nak meninggal tu, Abu Jahal kata, apakah kamu nak tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Apa agamanya Abdul Muttalib? Menyembah berhala. Dia yang sembah berhala ni boleh letak nama anak dia Abdullah. Menunjukkan apa? Menunjukkan dalam kesyirikan mereka zaman tu, mereka sudah kenal Allah. Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kalau kamu tanya mereka, orang-orang musyrikin ni, siapa yang cipta langit dan bumi? Dia akan jawab Allah. Habis tu kalau dah tahu Allah yang mencipta langit dan bumi, kenapa pergi minta dengan selain Allah? Perantara. Ni syubhah. Kenapa pula kita perlu perantara? Ni ya. Kita ni sebagai orang beriman, Allah tawarkan kepada kita permohonan direct. Allah dia tawarkan kepada kita, mun apa-apa minta dengan aku direct. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan permohonanmu. Siapa kata? Allah. Allah offer direct. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hambaku dia minta dengan aku dekat dia. Bila hambaku bertanya kepadamu, jawablah kepadanya, aku dekat dengan dia, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Allah offer direct.
Tiba-tiba ada sebahagian daripada manusia dia faham kita dengan Allah ni tak boleh direct. Ini syubhah. Kita kena minta dengan perantara. Syubhat inilah yang berlaku kepada Bani Israel bila mereka ni dia dah kenal Tuhan tapi tetap ambil patung anak lembu tu sebagai sembahan mereka. Dan inilah yang berlaku kepada masyarakat jahiliyah dulu. Dan syubhat inilah yang akan berlaku kepada orang yang kenal Allah tapi mengapa mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Sehingga hari ini kita panggil, Allah sebut tentang perkataan istighasah. Tahu istighasah? Istighasah ni seorang tu dia minta hajat dia waktu terdesak. Maka ada sebahagian manusia dia pergi minta kepada kubur-kubur keramat. Bila kita kata tak boleh, dia kata kita bukan minta dengan tuan kubur, kita minta dengan Allah. Kita minta sebut nama tuan kubur dengan i'tiqad yang mana yang memberikan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berjawab, kalau begitulah sifatnya, di mana ayat Allah yang kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Waktu berlakunya peperangan perang Badar, semua sahabat dia tahu Nabi doa dia mustajab. Semua sahabat tahu Nabi kedudukan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sahabat tahu sebelum daripada berlakunya perang Badar, Nabi berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat kenal Nabi. Waktu Nabi masih lagi hidup, Allah Ta'ala kata mereka beristighasah dengan Tuhan mereka. Nabi yang hidup lagi Nabi masa tu. Tengah doa tu Nabi tengah doa tu. Nak berlaku pertembungan antara kumpulan musyrikin dengan kumpulan muslimin. Dengan jumlah mereka sedikit, mereka minta tolong sungguh-sungguh. Nabi pun berdoa minta tolong dengan Allah. Sahabat-sahabat pun Allah Ta'ala kata idh tastaghithuna rabbakum, waktu kamu istighasah dengan Tuhanmu. Nabi hidup pun sahabat minta dengan Allah, apatah lagi selepas Nabi wafat. Sebab tu kita ni jangan sampai dia panggil kena syubhah yang sama. Syubhah yang telah menimpa orang-orang yang menjadikan antara Allah, antara dia dengan Allah adanya perantara. Sebaliknya hari ini kita mintalah dengan Allah. Berdoakan kepada Allah. Nabi SAW dia pesan kepada Abdullah ibnu Abbas. Dia kata apa? Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, bila kamu nak minta apa-apa, minta direct dengan Allah. Waktu kamu nak minta pertolongan, minta dengan Allah. Walaupun ada orang panggil jalan-jalan, kita panggil Allah Ta'ala supaya ibtagu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tapi cara wasilah yang kita ambil ialah seperti mana yang Nabi SAW ajar. Puji Allah banyak-banyak, sebut amal salih yang kita lakukan, atau pergi minta dengan orang-orang salih untuk mendoakan kita, yang mana orang salih itu masih lagi hidup dan boleh benar-benar mendoakan kita. Jadi syubhah ni hati-hati, jangan jadi perantara. Kadang-kadang yang berbezanya tuan-tuan,
Yang berbezanya bentuk apa tu? Objek yang dia jadikan sebagai perantara. Konsepnya sama. Orang Bani Israel Yahudi dia kenal Allah, tapi dia menjadikan patung anak lembu. Orang musyrikin kenal Allah, perantara dia patung-patung berhala. Ada sebahagian kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka menjadikan patung orang-orang soleh. Waddan, Suwa'an, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Objek tu yang berbeza, tapi konsepnya, syubhahnya sama. Apa dia? Menjadikan antara mereka dengan Allah ada perantara. Mari di zaman kita, mungkin objek tu tidak lagi dalam bentuk anak lembu. Mungkin objek tu bukan lagi dalam bentuk patung-patung berhala. Mungkin objek tu bukan lagi dalam bentuk patung-patung orang soleh, tapi dia datang bentuk kubur-kubur orang soleh, dalam bentuk gambar-gambar potret orang-orang soleh yang dia gantung di rumah-rumah mereka, sehingga mereka minta dengan orang tu secara gaib, padahal yang berhak kepada doa mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajar oleh Nabi kita, minta kepada Allah direct. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan Allah sendiri kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah ajar kepada kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa antum zalimun. Allah Ta'ala kata pada orang Bani Israel, kamu kenal Tuhan, tapi kamu jadikan anak lembu sebagai sembahan kamu. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Maksud dia, dan ketika mana, ingatlah ketika kami pengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkat bukit Tursina ke atas kamu, sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu. Ayat ni kita dah baca dah. Sebelum daripada ni, pada ayat yang ke-63, ayat 63 kita dah sebut dah macam mana Allah ni degilnya Bani Israel, sehingga waktu nak ambil perjanjian dengan Bani Israel, Allah Ta'ala angkat gunung atas kepala mereka. Dahsyat. Angkat gunung. Tuan-tuan baca terjemahan dia. Ketika mana kami mengikat perjanjian dengan mereka semasa kami angkatkan bukit Tursina tu atas kepala. Mu tak terima ni, dihempak terus dengan gunung. Akhir sekali mereka pun terima. Cuma terima waktu tu je. Ini masalah dia. Waktu tu terima. Habis daripada tu, apa berlaku? Qalu sami'na wa asayna. Mereka pun kata, kami dengar dan kami ingkar, kami derhaka. Kami dengar tapi kami derhaka. Ni dia panggil isyan. Di mana mereka ni derhaka kepada Allah. Apa bentuk penderhakaan mereka? Itulah tadi itulah, menyembah patung anak lembu. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan
Mereka menjawab, kami dengar dan kami derhaka, sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, amatlah jahat apa yang disuruh oleh iman kamu itu, kalaulah kamu orang-orang yang beriman. Kalau kamu betul-betul beriman, kamu tak buat dah macam tu. Bahasa mudahlah. Tapi bila kamu bunuh Nabi, sembah patung, sebenarnya dalam hati kamu tak ada keimanan pun. Allah sambung lagi ayat Quran. Kita baca sikit lagi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah. Di sini kembali kepada satu pernyataan bahawa mereka ni menganggap syurga ni hanya untuk orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Orang Nasrani kata syurga ni hanya untuk orang Nasrani, ahli kitab. Dan orang Nasrani, orang Yahudi tak anggap Nasrani itu sebahagian daripada mereka. Orang Nasrani pula tak anggap Yahudi itu sebahagian dari mereka. Sedang kita umat Islam, kita kata siapa-siapa yang ikut Nabi Muhammad itu Islam, siapa-siapa yang ikut Nabi Isa itu Islam, siapa-siapa yang ikut Nabi Musa itu Islam, dan siapa taat kepada Nabi-Nabi mereka itu Islam. Dan mereka yang mengikut Nabi lalu menyerahkan dirinya kepada Allah, maka mereka itulah ahli syurga. Yahudi Nasrani tak kata lagu tu. Yahudi Nasrani kata, Yahudi kata orang masuk syurga ni Yahudi je. Nasrani kata orang masuk syurga ni Nasrani je. Jadi Nabi pun, Allah Ta'ala kata, kalaulah betul syurga ni, negeri akhirat ni hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Maka bercita-citalah untuk mati kalau bangun betul mati masuk syurga. Dan kamu kata orang Yahudi masuk syurga, maka bercita-citalah nak mati. Pasal apa? Nanti kamu mati masuk syurga. Ayat ni sebenarnya ayat mubahalah. Mubahalah ni mereka bila berdebat dengan orang Islam tak nak kalah. Bila tak nak kalah, maka Nabi SAW mengajak mereka untuk bermubahalah. Mubahalah ni maknanya apa? Siapa betul dia selamat, siapa salah dia mati. Minta Allah matikan mereka. Serah urusan dia kepada Allah. Ada mubahalah yang bersifat laknat. Kita dua ni cakap begini. Siapa yang menipu antara kita, maka ke atasnya laknat Allah. Itu dia panggil mubahalah. Berlawan sumpah. Mu bersumpah, aku bersumpah. Siapa betul, dia selamat. Siapa nipu, dia dilaknat Allah. Mubahalah ni juga boleh jadi siapa betul dia selamat, siapa menipu dia mati. Minta Allah matikan mereka. Ni sumpah, serahkan urusan tu kepada Allah. Kalau dia menipu dia mati.
Nabi cabar orang Yahudi. Kalau betul kamu kata kamu ahli syurga, kita bersumpah. Siapa menipu, dia akan mati. Tak berani pula buat dia. Tak berani lepas dia. Kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, balaghana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law anna al-yahuda tamannaw al-maut lamatu wa la ra'aw maqa'idahum minan nar walau kharaja alladhina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna ahlan wala mala. Nabi kata kalau Yahudi betul-betul bersumpah untuk mati, nescaya mereka akan mati. Dan mereka akan melihat tempat kedudukan mereka di dalam api neraka. Ibnu Abbas juga kata macam tu, fa'abaw dzalika ala Rasulillah. Tapi mereka tak nak. Yahudi ni bila diajak, kalau betul mu ahli syurga, kita bersumpah. Siapa betul selamat, siapa tak betul mati. Tak berani. Fa'abaw, mereka pun tak nak. Allah Ta'ala jawab kenapa mereka tak nak. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Tahu sangat buat dia tak nak. Takut tak nak. Tak nak bersumpah. Betul, biarlah tak bersumpah. Dia hanya bagi tahu dakwaan saja. Bila orang ajak bersumpah dia tak nak. Penakut. Ni Yahudi ni. Kenapa dia tak nak? Dia nak macam mana? Pertama, dia tahu dia menipu. Yang kedua, dia tahu dia banyak lawan Tuhan. Dia banyak lawan Tuhan. Dia banyak ubah kitab-kitab. Dia sendiri pun tahu kedudukan dia tak selamat. Tapi dengan kesombongan mereka, tetap mereka kata mereka ahli syurga. Ni mubahalah dia panggil. Mubahalah. Lima ya'lamuna min ma'alihim as-sayyi wa 'aqibatuhum wa 'aqibatihim 'indallahi al-khasirah li'anna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir fahum yawadduna law ta'akhkharu 'an maqamil akhirah bikulli ma amkanahum wa ma yuhadhiruna minhu waqi'un bihim la mahalah. Mereka ni dia tahu sangat, tapi kalau disebut dalam tafsir ni, mereka tak akan bercita-cita untuk mati. Sebab apa? Sifat Yahudi ni, dia tahu akhirat nanti dia binasa. Tapi sombongnya dia tak akan tinggalkan agama Yahudi dia. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang yang terlalu pegang dengan sesuatu ni, sampai satu masa, kalau dia tak lepas, dia binasa. Macam orang kata cara orang Afrika nak tangkap monyet. Tahu orang Afrika tangkap monyet macam mana? Tak je dengar. Dia Afrika ni, dia nak tangkap monyet, dia tak perangkap. Macam mana perangkap dia? Dia buat satu lubang. Lubang tu besar telur lebih kurang tangan monyet tu masuk. Dalam lubang tersebut, dia letak satu biji kacang. Lepas tu, bila monyet ni buat masuk tangan, masa masuk tu, boleh buat masuk. Bila dia ambil kacang, dia genggam tangan dia. Bila genggam tangan dia, dia tak boleh keluar tangan dia. Maka tangan dia tu lekat dekat lubang. Sebab apa lekat? Sebab dia pegang biji kacang.
Padahal kalau dia nak selamat, dia lepaskan kacang tu, tangan dia keluar. Tapi kerana dia terlalu nak kepada kacang ni, dia akan pegang biji kacang tak lepas, walaupun dia tak boleh keluar, duduk situlah dia. Setelah lama tu, orang pun mari tangkap je monyet tu, ambil. Pasal apa dia tak selamat? Sebab dia terlalu ta'assub dengan kacang tu. Bahasa mudah lagu tu lah. Orang Yahudi ni, dia tahu dia tak selamat. Dia tahu akhirat dia macam mana. Sebab tu Allah Ta'ala kata, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. Dia tak akan bercita-cita mati. Bima qaddamat aydihim. Sebab dia tahu macam mana kesudahan mereka. Tapi kesombongan mereka menyebabkan mereka tak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu macam mana hadir akhir zaman nanti, tapi macam mereka kata apa? Selama masa tu belum sampai, maka kita Yahudi berkuasa. Mereka akan berusaha menangguhkan akhirat itu. Tuan-tuan tahu, hadis Nabi kata semua batu dan pokok ni akhir zaman akan bagi tahu kepada orang Islam, hei Muslim, belakang aku ada Yahudi, marilah bunuh dia. Semua akan kata begitu kecuali pokok Gharqad. Apa Yahudi buat? Dia bukan masuk Islam, dia pergi cari pokok Gharqad tu, pergi tanam banyak-banyak. Sifat ni. Dia tahu dia tak selamat. Patutnya kalau kata lagu tu, mereka insaf, kembali kepada agama Allah. Tapi tak. Allah Ta'ala, Nabi kata mereka akan binasa, pokok-pokok batu-batu pun akan bagi tahu kepada orang Islam, hei Muslim, ni belakang aku ada Yahudi, mari bunuh. Kecuali pokok Gharqad. Dia pun cari mana pokok Gharqad, pokok Yahudi ni. Jumpa pokok Gharqad, dia tanam banyak-banyak. Sombong. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Mereka tak akan bercita-cita mati, sebab mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ni Allah Subhanahu Wa Taala kata ni. Dan mereka akan berusaha supaya umur mereka panjang, menangguhkan azab itu. Dia udah keadaan dia bila mati macam tu, jadi berusaha supaya umur dia panjang, supaya dia dapat menikmati hidup ni lama sikit. Pelik semua. Kita orang Islam terbalik. Kita keyakinan kita duk akhirat. Kita tahu akhirat kita macam mana. Dengan izin Allah, insya-Allah, dengan rahmat dari Allah, insya-Allah orang-orang Islam berada dalam syurga Allah. Jadi kita tak kisah umur kita panjang mana. Ada orang mati umur panjang, ada orang mati umur pendek. Tapi kalau mati umur panjang, alhamdulillah, dapatlah peluang buat amal soleh. Orang Yahudi dia tak mikir lagu tu. Dia fikir dia tak selamat di akhirat. Jadi kalau boleh ambillah masa sepuas-puasnya hidup di dunia ni. Dia tak akan bercita-cita untuk mati. Nakut. Batu bila perang, Yahudi lari mula-mula sekali. Kalau tuan-tuan tengok dekat Palestin tu, lawan dengan batu je. Tu dia berani pun, tu pun berani sekejap je. Kalau batu banyak sikit, dia lari. Dia tembak jauh-jauh je. Cuba kalau orang Palestin tu ada senjata sama dengan senjata Israel, lari habis Israel tu. Sebab Allah dah sebut sifat mereka, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mu tengok je dia bersatu, tapi hati mereka berpecah-pecah. Ni mereka hanya berani untuk berperang di balik dinding. Pasal apa? Dia takut mati. Dia tahu keadaan dia. Kenapa kita berani cakap macam tu? Sebab Allah kata. Allah dialah yang Maha mengetahui. Wallahu alimun bizzalimin. Allah yang kata. Dia tak akan bercita-cita untuk mati. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati mereka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu seloba-loba, manusia yang sangat-sangat tamak untuk hidup yang lanjut masanya.
Kalau boleh mereka lah orang paling nak hidup lama. Begitulah juga orang-orang musyrikin. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Tiap-tiap seorang dari mereka suka sekiranya dia boleh hidup 1000 tahun. Tuan-tuan, sebab tu kalau tengok cerita orang putih buat, dia nak sangat immortal, dia panggil immortal. Orang yang tak mati, eternal ke bahasa dia panggil. Macam-macam dia guna istilah. Sebab itu cita-cita mereka. Kalau kita tengok dalam movie, filem-filem dia, wujudnya watak-watak yang umur dia 1000 tahun, bila kena pukul tak mati. Itu sebenarnya cita-cita mereka. Allah Ta'ala kata mereka bercita-cita kalau boleh hidup 1000 tahun. Kita pun dah layan cerita Avengers tak Avengers lah. Orang tu Thanos tak Thanos lah. Hidup tak mati lah. Padahal kita duk tengok masuk pemikiran budak-budak kita pun hidup lama. Orang Islam ni cita-cita dia bukan di dunia. Kita nak hidup lama, immortal kita setelah daripada kita mati dulu. Mati dulu dunia sampai akhirat duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Itu orang Islam. Orang yang tidak beriman di hari akhirat, dia tetap mati juga, kemudian sampai akhirat masuk neraka buat selama-lamanya juga. Kita kena faham itu cita-cita mereka. Sebab tu wujud dalam kisah mereka orang yang panjang umur dia 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Panjang umur sekalipun, kalau 1000 tahun lawan Tuhan pun tak selamat juga dari azab Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan ingatlah Allah senantiasa melihat apa yang mereka lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah dia sebahagian sifat. Dan sambung lagi, ada lagi kita akan sambung minggu depan. Esok cuti esok. Esok ada musafir lagi. Esok pergi ke Perlis pula esok. Ada urusan dengan di sana. Malam ni adalah insya-Allah. Tolak lepas Isyak malam ni ke Perlis. Jadi esok tak ada kelas. Isnin insya-Allah lah. Kena kata insya-Allah lah. Tapi gitulah. Pergi mari ni minta tolong doakanlah agar Allah bagi kesihatan. Kita boleh sambung kelas kita, Allah bagi kekuatan, Allah bagi kemudahan untuk kita tetap duduk dalam majlis ilmu insya-Allah. Minta sangat-sangat pakar-pakar doa biar Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan. Mudah-mudahan kita dapat sambung kelas kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.